Aiman Tino, penyanyi remaja yang mencipta fenomena dalam industri muzik. Aiman dalam industri ni memang pasangan yang awal, bantu keluarga, senangkan orang tua lah yang penting. Kisah pasangan suami isteri buta berbakti kepada tanah demi kelangsungan hidup. Dan mencari khazanah yang tersembunyi di Pantai Morib. Macam ni lubang ni. Ni lubang dia lah ni. Ada 4 lubang ni. Lepas tu kita ambil kapur lah. Aiman Tino, penyanyi remaja yang berjaya mencipta fenomena dalam industri muzik. Berusia 19 tahun, namanya melonjak naik setelah lagu single pertamanya berjudul Ku Rela Dibenci mendapat sambutan ramai. Berbakat, comel dan diiringi dengan tuah lagu itu membuatkan peminat-peminatnya terdiri daripada pelbagai lapisan usia dan jantina. Biarpun baru 2 tahun sebagai penyanyi, Aiman telah berjaya berdiri sebaris dengan artis senior tanah air menerusi lagu-lagunya yang menepati citarasa masa kini. Pada tahun 2015, industri muzik dirancakkan dengan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun namun membawakan lagu bergenre 90-an hasil ciptaan ibu dan ayahnya. Bila lagu ni kita tengok dia boleh diterima oleh pendengar, memang kita terkejutlah rupanya lagu genre 90s waktu tu dia dah kembali dan boleh diterima pula oleh masyarakat. Agaknya masyarakat sedang menanti-nantikan kot lagu genre-genre macam tu berkemenang di radio-radio. Pemergianku ini terbaik untukmu. Ada yang kata macam lagu tu lagu kampung, lagu sampah, macam tu ada. Bagi Aiman, mula terasa juga sebab lagu tu memang ciptaan mak dan ayah kan, so sepatutnya kita kena hargai. Hasil cubaan pertamanya telah menjadikan dia kekal sebagai artis remaja membawakan lagu-lagu irama pop rock yang popular pada era 90-an. Bila malam, bila rindu, tiap kali ku cuba melupakanmu, ada sajamu kata padaku, aku di hidupmu. Ini kisah tuah sebuah keluarga yang membina cita-cita menerusi lagu cinta ciptaan sendiri, menghargai bakat permata hatinya yang kini menjadi sanjungan ramai. Kuala Kubu Baru. Hari ini, Hazlina Mat Jali, ibu Aiman Tino dan anak ketiganya Nur Farah Azira atau lebih popular dikenali sebagai Farah Hazel, kakak Aiman, meluangkan masa di dapur. Lazimnya aktiviti ini hanya dapat dilakukan apabila Aiman tidak ada persembahan luar. Muhammad Aiman, anak keempat kepada pasangan Yusri Ishak dan Hazlina yang dilahirkan pada tahun 1998. Dan nama Aiman Tino dipertaruhkan. 4 orang kawan dan semua nama Aiman, semua rapat dengan family lah. So mak yang bagi nickname. Macam seorang ni Aiman Gemuk, Aiman Putih, Aiman Tinggi, Aiman Tino. Mak memang minat Aiman Tino. Pada tahun 1998 Aiman lahir. Zaman tu macam Herman Tino tengah in lah masa tu. Nama Aiman Herman lebih kurang. So melekatlah Tino tu. Mula-mula malu lah nak pakai untuk
apa untuk dalam industri kan. Farah Hazel merupakan anak ketiga yang juga merupakan artis yang berada di bawah naungan syarikat rakaman sama dengan adiknya Aiman Tino. Mempunyai 10 adik-beradik, Aiman seorang abang yang sangat bertanggungjawab. Sejak menjadi artis, jadualnya sentiasa padat. Namun hari ini, kerinduannya sedikit terubat melayani kerenah adik-adik kecilnya. Tak pedang saya duduk nak. Nah. Siap. Dia kalau dengan adik-adik dia sebenarnya agak tegas sikit. Tegas. Adik-adik dia takut sikit dengan dia. Tapi dia manja sebenarnya. Makan pun belum nak air. Demi adik-adik, keluarga dan cita-cita, Aiman meneruskan kerjanya sebagai penyanyi. Membantu keluarga. Memang tu niat Aiman lah. Aiman dalam industri ni memang pasal niat awal-awal. Aku nak bantu keluarga, senangkan orang tua lah yang penting. Aiman permata cinta buat ibu dan ayahnya. Setiap lagu yang dinyanyikan oleh Aiman ialah luahan rasa penulis lirik yang mencintai bait-bait indah puisi cinta. Ibunya ialah individu yang berperanan besar dalam melahirkan lirik lagu nyanyian Aiman. Bakat buat lirik tu saya rasa benda tu bukannya terlalu ni sangat. Dia datang dalam macam apa yang cakap, sekali imbas macam tu. Datang imagine kita beremosi masa tu. Jadi kita tulis dia macam lakaran, macam cerita tu macam drama tau. Dia datang satu. Jadi kita imagine boleh menulis lirik. Manakala Yusri, ayah Aiman, individu yang mencipta lagu dan melodi. Telah ku menduga semua ini akan terjadi di dalam percintaan ini. Dahulu ku puja. Dahulu. Bujang dulu saya memang ada menyanyi. Lepas tu saya pernah masuk pertandingan, satu pertandingan bintang HMI di TV. Dan lepas tu saya memang ada band. Waktu saya di sini ada band. Saya main gitar, saya menyanyi. Ya, mungkinlah bakat tu itu kot. Tapi bila saya tanya-tanya dulu masa saya kecil-kecil, saya tanya arwah nenek saya tanya arwah datuk saya pun suka boleh main biola. Arwah bapak saya pun pandai nyanyi katanya. Sebab kita pun kecil dia meninggal, jadi kita tak dapat nak tahu sejarah dia. Semua orang yang lama kawan dia, saya tanya, dia kata, bapak kau memang nyanyi dulu tau. Dia kata, macam itulah. Agaknya darah-darah tu kot mengalir kat kita sampai kat Aiman kot. Bakat seni yang ada pada keluarga ini menjadi tonggak utama kejayaan Aiman Tino dalam melebarkan bakatnya dalam seni suara. Aku rela hidup tanpamu, jangan engkau kembali lagi. Aiman telah mula menunjukkan minat menyanyi sejak berusia 8 tahun dan atas sokongan keluarga, dia banyak menyertai pertandingan nyanyian sewaktu di bangku sekolah. Selalu saya pergi ke Danau Kota dengan wife saja jalan-jalan. Dia nak ikut. Saya nak ikut boleh, saya cakap. Tapi syarat dia kena nyanyi dekat karaoke tu open tu. Tujuannya untuk memberanikan diri, dia berhadapan dengan orang ramai. Kalau dia keberanian tu ada, mungkin dia boleh guna pakai di peringkat sekolah. Dia berani tanya dengan cikgu, tak ada masalah kan. Keberanian tu dah ada dalam diri dia. Bila kita cipta lagu untuk dia tu dan nampak dia boleh bawa lagu tu, dan saya cadang asalnya main-main. Tapi macam inilah jadinya sekarang. Aiman Tino. Shah Alam, Selangor. Malam ini, Aiman memenuhi antara persembahan yang telah dijadualkan.
Yusri dan Zamani, pengurus artis di bawah syarikat rakaman Aries Music, telah mula melakukan persiapan awal sebelum Aiman dibawa keluar ke pentas utama. Persembahan yang sepatutnya dijadualkan pada jam 9 malam agak tertangguh sedikit kerana banyak persinggahan yang perlu dipenuhi permintaannya. Aiman tidak mahu mengecewakan setiap peminatnya. Dua buah lagu dinyanyikan, persembahan Aiman selesai. Dan ketika inilah bermulanya cabaran buat Yusri yang bertanggungjawab menjaga keselamatan Aiman. Okey, nombor pendaftaran pula. Nombor anda tu simpan boleh carry forward esok untuk esok punya lucky draw, okey. Sebab penyanyi peminat akan tunggu di mana dia akan keluar dan sebagainya. Jadi cuma kita minta, bagi saya akan memastikan kalau dia nak gambar-gambar, tak ada masalah. Tapi jangan rebut-rebut, jangan tolak-tolak kerana boleh membahayakan mungkin kanak-kanak di depan boleh jatuh. Jadi saya memastikan jangan berebut-rebut. Kalau ada budak-budak, kita utamakan budak-budak ni untuk gambar Aiman. Itu yang utama. Kalau ada orang tua, kita bagi orang tua dulu. Paling laju seminit boleh buat dua. Satu-satu. Kebiasaannya, pergerakan Aiman Tino di setiap lokasi akan diiringi oleh ibu dan ayahnya. Jika jadual Aiman padat, begitulah juga dengan ibu dan ayahnya. Sebelum Aiman menjadi artis, mereka sekeluarga menjalankan perniagaan makanan hampir 10 tahun. Menu dan asam pedas, ini ada ikan pari, ini ikan kembung dan juga ikan siakap. Dan ini set dia. Ada sayur, lepas tu ada sambal belacan, ada telur masin, ada sekali dalam pinggan tu. Di dataran Kuala Kubu Baru ini, hidangan utama, asam pedas, nasi lemak dan char kway teow ialah menu istimewa di restoran mereka. Di sinilah Aiman mengenal erti tanggungjawab dan kepayahan mencari rezeki. So, jadilah asam pedas. Kini, restoran ini diuruskan sepenuhnya oleh kakak sulung Aiman bersama abang keduanya dibantu beberapa pekerja lain. Sebelum bakat menyanyi dicungkil, Aiman seorang tukang masak char kway teow. Kebolehannya ini dipelajari ketika berusia 15 tahun. Mulanya tingkatan 2, Aiman masak sambal nasi lemak. Balik sekolah memang terus masak sambal nasi lemak. Lepas tu upgrade. Pergi ke char kway teow pula. Tu belajar buat kicap char kway teow. Lepas tu bahan-bahan dia semua baru Aiman jadi masak. Dulu jadi asisten dia tukar letak. Aiman step by step belajar. Masak sendiri. Macam Aiman boleh buat dalam paling laju seminit boleh buat dua. Satu-satu. Ilmu memasak char kway teow ini dipelajari daripada ayahnya sendiri. Biarpun dia sibuk dengan persembahan, bila ada masa terluang, Aiman akan turun padang. Dan ketika itulah pelanggan tetap restorannya yang merindukan air tangan Aiman akan terubat. Sejujurnya, bagi peminat char kway teow, pasti tidak akan menyesal jika perlu ke Kuala Kubu Baru untuk menikmati hidangan ini. Sedap bukan kerana dia artis popular, sebaliknya kerana rasanya yang cukup sempurna.
Shah Alam, Selangor. Muhammad Farid Muhammad Said antara ribuan peminat Aiman Tino yang tidak pernah berbelah bahagi memberikan sokongan kepada artis pujaannya. Begitu juga dengan Muhammad Fazil dan Nur Hizam. Saya memang peminat lagu-lagu 90-an. So bila saya dengar lagu Aiman Tino tu, dia memang meresap ke dalam jiwa saya. Untuk saya, aku suka lagu dia. Rasa lagu ni boleh pergi. Dan Alhamdulillah bila saya tengok YouTube, kawan-kawan saya pun cakap, lagu Aiman Tino ni sedap, best. Dan Alhamdulillah lah lagu tu pun boom kan. Orang cakap sampai 40 juta orang view kat YouTube kan. Farid atau lebih mesra dipanggil Diraf merupakan pengasas kepada kelab peminat Aiman Tino yang dikenali sebagai Aiman Tino Rules. Ia ditubuhkan sejak tahun lalu dan kini Diraf antara mereka yang memantau aktiviti Instagram official_Aiman Tino. Saya cakap dengan dia, Aiman ada FC ke belum? Dia kata FC dia banyak. Cuma dia tak tahu siapa yang conduct benda tu. So saya cakap, okey, kita buat satu FC yang Aiman tahu siapa admin Aiman semua, dan tu yang tertubuhnya Aiman Tino Rules tu. Jangan lupa saksikan separuh akhir muzik-muzik pada Ahad ini, dan jangan lupa doakan Aiman semoga dapat buat yang terbaik, dan insya-Allah doa-doa nanti kita jumpa. Kelab peminat inilah yang menjadi tulang belakang kepada kerjaya seni seorang penyanyi. Kuala Kubu Baru. Ini merupakan kelas ketiga Aiman dan Farah bersama Tammy Always untuk menguasai bahasa Inggeris. Selepas menamatkan sijil peperiksaan Malaysia, Aiman terus mencipta nama sebagai penyanyi di usia 17 tahun. Memikirkan masa depannya dalam industri seni suara yang masih panjang, dia perlu menyiapkan diri dengan kemahiran ini. Kalau Aiman tak jadi penyanyi, memang Aiman dah sambung study sekarang. Sampai sekarang pun ada lagi. Kadang tengok orang pun macam dah ada member kan, dah sama belajar semua. So macam, tak apalah, relax dulu. Switch, watch. For Aiman, I actually emphasize more onto building his character and confidence in public, because he still have that stage fright and shyness when he communicates with his fans, especially in English. Yeah. Okay, I need to sit on the couch first. Okay. And I'm going to teach you how to sit properly on the couch. Okay, I've noticed you on TV sitting this way. Even during press conference. Okay, so sit straight. Okay. Good. And your leg, yeah. So when you talk, your microphone is supposed to be here. When you talk. But when you sing, it's this way. But when you talk, it's on here. So this is your microphone. And I want you to say, hi. No. Hi, I am Aiman Tino. Aiman Tino. Yeah. Or I'm Aiman Tino. I'm Aiman Tino. Good. Because what happens if you meet up with an English program TV? This is what you're gonna do. Hi, I'm Aiman Tino. Stay tuned to my latest single, Ku Hanya Sayang Padamu. I want you to, when you hold the mic, because I notice when you hold the mic, you hold like this. Malam yang dinanti-nantikan oleh peminat Aiman Tino. Sejam lagi akan bermulanya siaran langsung separuh akhir muzik-muzik. Ia akan menentukan sama ada Aiman Tino mampu melayakkan diri ke peringkat akhir anugerah juara lagu ke-32. Okay, harapan kami semua Aiman Tino Rules, semoga Aiman buat yang terbaik. Semoga dia dapat tempat di AJL. Tak apalah, ada rezeki dia ada, tak ada pun tak apa. Kita orang tetap akan menyokong dia. Saya kini berada di Seri Pentas 2 bersama dengan sebahagian daripada penyokong Aiman Tino. Sokongan padu yang diberikan oleh peminat-peminat Aiman Tino, dan saya memakai t-shirt Aiman Tino sebagai tanda semangat juga kepada Aiman. Ini separuh akhir muzik-muzik, jadi 10 orang artis akan bertanding, dan difahamkan Aiman nombornya nombor 9, iaitu kedua terakhir. Dan hari ini 30 orang diberikan kuota kepada pihak Aiman. Di barisan hadapan ini merupakan ahli keluarga Aiman Tino, dan dua belakang ini adalah peminat Aiman Tino.
Aiman Tino berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir Anugerah Juara Lagu ke-31 pada tahun lalu dengan taruhan lagu popularnya Ku Rela Dibenci. Ini merupakan kali kedua dia melalui peringkat separuh akhir. Cuma berjayakah dia ke pentas peringkat akhir? Perasaan, yes, mesti gugup tu kena ada juga. InsyaAllah lah Aiman akan buat yang terbaik pada malam ni untuk semua peminat-peminat yang dah undi Aiman sampai ke separuh akhir ni, yang tak sia-siakan Aiman, insyaAllah. Malam ini, Aiman akan digandingkan dengan adik perempuannya Nuris Fasha, 15 tahun. Kalau boleh lagi lengguk ni. Jam 10 malam, debaran mula dirasai oleh 10 orang artis yang tercalon. Giliran ke-9, Aiman sudah bersedia ke pentas utama. Sebelum ini, Aiman digandingkan dengan kakaknya Farah Hazel untuk lagu Permata Cinta. Bagi kali ini, ayahnya sengaja mengetengahkan bakat adik Aiman, Nuris Fasha. Diorang memang bermakna ada kat bawah tu. Tanpa diorang memang Aiman lemah kat atas tu. Yes. Nervous memang, nervous nak naik atas macam ramai kat depan kan. So buat terbaiklah untuk abang. Wow. Untuk semua. Macam mana dia mula-mula jadi artis? Sikap dia, sifat dia, menghormati di antara satu sama lain, tak kira tua, muda, artis lama, artis baru. Sampai bila-bila. InsyaAllah kalau kau boleh kekalkan, kau boleh kekal lama dalam industri ini. Ini sebahagian kisah kejayaan yang tercipta kerana restu dan doa daripada ibu dan ayah. Setinggi mana dipuji, seteruk mana dikecam, teruskan melangkah dan jangan menyerah. Bila kita tanam sayur ni paling tidak paling masa rugi pun kita boleh makan sayur, tak payah beli. Berbakti kepada tanah. Biar kurang satu panca indera, pasangan suami isteri buta ini gigih bekerja untuk mengharungi kehidupan yang semakin senja. Kalau dengan barang sekarang ni tak cukup. Walaupun saya dapat berdua bantuannya.
Tapi sebabnya perbelanjaan anak-anak sekolah pun masa ni berat juga. Kita usahakan jugalah. Sebab itu kita buat sampingan lain, tanam sayur. Temerloh Pahang. Jam 8 pagi. Hampir 2 dekad, inilah rutin Senapi Hashim mencari rezeki demi kelangsungan hidup. Berasal dari Kedah, Senapi telah hilang penglihatan sejak berusia 3 tahun setelah mengalami demam panas. Sejak berumah tangga, dia selesa bekerja sendiri demi menyara 3 cahaya matanya. Bila kita bekerja dengan orang lain, semua barang kita kena belilah kan. Bila kita tanam sayur ni paling tidak paling masa rugi pun kita boleh makan sayur, tak payah beli. Tapi kalau kena masa harga dia baik, ni macam musim tengkujuh ni yang akan datang, kalau ada boleh tanam masa ni, sayur harga sedap lah. Sebab ramai tempat yang tak boleh tanam kan. Kami difahamkan kemahiran pertanian ini dipelajarinya ketika berada di Jabatan Kebajikan Taman Harapan. Walaupun pada awalnya pihak jabatan kurang yakin dengan Senapi, berkat usaha dan kesungguhan, tanamannya berhasil. Sebelum ni saya tanam banyak bangsa dah, tapi saya ada tanam kacang panjang, tanam bendi dalam mula ingat habis kangkung ni, saya akan tanam kangkung sekali lagi, lepas tu saya akan tanam bendi lah sebab kita ni akan menghadap tengkujuh ya. Kurang penglihatan namun tanaman bagaikan anaknya sendiri. Setiap pertumbuhan hanya diketahui melalui sentuhan. Sementara itu, isterinya Roshana Ismail juga hilang penglihatan sejak dilahirkan. Sekiranya belum waktu penyemaian, dia banyak menghabiskan masa dengan menanam bunga di halaman ini. Musim tengkujuh menyebabkan Senapi tidak dapat melakukan kerja membajak dan membuat batas. Malah, kadangkala mesin pam airnya rosak dan dia lebih suka membaikinya sendiri. Walaupun kelainan upaya, itu bukan alasan baginya untuk hidup berdikari. Ini kawan bagi pinjam. Dia boleh pakai aja. Tapi kita kena minyak dia. Nantilah. Kalau rosak dia tu yang tidak melibatkan tak teruk sangat, saya repair sendiri je. Sebab apa, kalau yang benda macam ni, rosak sikit-sikit kita nak hantar kedai ni, kos dia tu beratlah sikit. Nak sewa, kalau lori ke apa kan. Jadi yang mana boleh tu, kita buat sikit-sikit lah sendiri. Iyalah, kita pun orang kampung je, tak kerti. Nak buat je. Dia boleh buat. Itu orang kampung. Mata tak nampak, hati nampak. Itu istimewa orang kayu ni. Sepatutnya kita boleh fikir. Orang tak nampak boleh buat kerja, orang tak makan sendiri. Kita yang sempurna ni apa tak boleh buat? Sikap rajin berdikari menyebabkan keluarganya disenangi oleh penduduk kampung di sini. Sejak anak-anaknya tinggal di asrama, Roshana banyak menghabiskan masa berdua bersama Senapi. Dia tidak mahu keadaannya menjadi penghalang bagi anaknya untuk mendapat pendidikan. Meskipun kelainan upaya, ia tidak membataskan Roshana dalam membuat kerja rumah. Malah ilmu memasak dipelajari daripada ibunya sejak kecil lagi. Kehidupan sederhana membuatkan mereka berjimat cermat.
Makcik Roshana ni, dia tak boleh melihat, tapi dia punya pendengaran pun kurang jelas. Jadi saya kena cakap dekat sikit dengan Makcik Roshana ni. Okay, Makcik Roshana hari ni masak tengah hari untuk ni lah, untuk keluarga. Ya. Masak apa hari ni Makcik? Nak masak apa hari ni? Tumis sawi. Tumis sawi. Dengan nasi, dengan apa lauk? Ikan goreng. Oh, ikan goreng. Selalu memang masak ni lah, memang makcik akan masak. Ya. Kadang-kadang tu anak bantulah kalau apa balik daripada sekolah Ya. Kalau dia ada, dia lah tolong sama. Tapi anak sekarang dekat asrama yang 2 orang tu lagi, yang perempuan tu. Ya. Oh, sama. Kalau dia balik apa 2 minggu sekali dia balik lah. Sementara menunggu kebun kangkungnya mengeluarkan hasil, hari ini dia membuat pagar baharu untuk kebun timunnya. Saya buat pagar untuk nak tanam timun. Sekiranya sudah berbuah nanti, hasil tanaman ini akan dijual kepada pemborong sekitar Temerloh. Selagi terdaya, dia sanggup melakukan apa sahaja demi keluarganya. Pagi kalau macam, yalah kalau masa kita menunggukan hasil tu, kata menunggu sayur kita besar, ada rumput kita cabut rumput, cari rumput dalam tu. Ada kita cabut rumput lah. Lepas tu kita baja, kita macam kalau ada serangga, kesan makan daun kita semua serangga, racun serangga. Macam tu lah. Minggu ini istimewa buat Senapi dan Roshana. Kedai mana Pi? Kedai India sebelah kedai Cina. Kedai Encik Kalau kita nak... Kepulangan anak keduanya mengubat kerinduan mereka. Sejak sedekat lalu, Muhammad Nazir antara insan yang sering membantu pergerakan Senapi sekiranya dia mahu ke sekolah anaknya. Saya dah sama tu setahun 4 kali balik. Jadi dalam 2-3 bulan tu duduk sama selalu terfikirlah makan apa, macam mana keadaan dia. Kalau kita rindu, fikir nak suruh datang pun fikir ada duit ke tak ada time tu. Macam mana nak datang. Sebab mak ayah kita dah hantar kita pergi sekolah untuk belajar ilmu. Nanti kita akan balikkan ilmu tu pada dia semula. Mungkin kita akan usaha sampai dia rasa gembira satu hari nanti. Pekan Temerloh. Usianya semakin lanjut dan kesihatan tidak mengizinkan. Senapi akan membawa isterinya bersama untuk mendapatkan barangan dapur. Merah? Merah RM4. Ha? RM4. Okey, yang merah tu setengah kilo ah. Anak lelaki tunggal Muhammad Syafi'i antara harapan buat keluarganya. Ilmu pertanian dan mekanikal banyak dicurahkan kepada Syafi'i. Malah waktu cuti sekolah, dia juga turun ke kebun untuk membantu ayahnya. Sebatang berapa sama 4 lah? RM1 sebatang. RM1 sebatang bagi 4. Walaupun kadang-kala pendapatan kurang memuaskan, ia tidak sama sekali melunturkan semangat mereka. Senapi percaya, kekurangan pada penglihatan bukan penghalang, sebaliknya usaha gigih mencari rezeki perlu diteruskan. Pendapatan sayur ni dia ada masa, dia bagi pada ada masa-masa dia. Ada masa tu sayur tak elok tapi harga mahal. Ada masa sayur elok harga murah. Ada masa dua-dua sekali. Sayur pun tak elok, harga pun murah. Jadi benda tu pendapatan tu tak menentu. Pelajaran okey. 30 tahun Senapi berbakti kepada tanah. Walaupun dunianya kelam, ia tidak pernah dijadikan alasan.
Selagi kudrat masih terdaya, dia akan gagah melakukannya demi kelangsungan hidup. Pantai Morib terletak kira-kira 5 km dari Banting Selangor, lokasi tumpuan orang ramai Saban hujung minggu. Namun, lain orang lain tujuannya ke sini. Ada yang sekadar bersiar-siar bagi menghirup udara segar. Ada pula yang ke sana untuk mencari khazanah yang tersembunyi di Pantai Morib yang berselut ketika air surut. First kali yang customer akan cari dengan masakan menu pepahat cili kering. Tidak pernah mengecewakan. Stok sentiasa segar dan fresh. Pantai Morib menjadi tumpuan penduduk sekitar Banting dan Morib untuk mencari sejenis siput laut yang dikenali sebagai pepahat atau siput buluh. Air laut surut sehingga menampakkan beting pasir sehingga 300 meter dari tebing. Inilah waktu yang sesuai untuk mencari pepahat. Waktu saya cari pahan ni air surut lah, air besar. Air besar, surut tu, laut tu dia kering jauh. Mana kita boleh, masa tu lah kita sedang elok lah menekan pahat lah. Kalau air mati tu, mana air tu tak surut jauh, mana pepahat tu tak timbul lah. Syarifuddin dan Umi Kalsum menggunakan lidi sate dan kapur sebagai kaedah untuk mencari pepahat di dalam lubang pasir. Tahu saya daripada Pantai Morib ni hingga ke Kelanang lah. Kawasan ni yang ada lah. Yang kawasan lain, tempat-tempat lain saya rasa memang tak ada lah. Kalau ada pun tak banyak. Tapi tumpuan yang pepahat banyak ni kawasan ni lah. Morib dengan Kelanang ni. Setelah lidi sate dicucuk ke dalam lubang pasir, pepahat akan keluar dengan sendirinya. Ini kira pendapatan sampingan saya lah. Ada orang order, saya carilah. Pepahat boleh didapati di pantai ini sepanjang masa. Ia bukannya rezeki bermusim. Sebelum ni saya memang tak pernah kenal pepahat ni. Sejak saya duduk sini, sejak 4-5 bulan ni saya kenal pepahat. Kebiasaannya saya masak sweet sour, saya masak rendang. Hari ni ramai saudara mara, kawan-kawan ada datang cari anak menantu semua ada. Pengalaman lah macam mana cari pepahat kan. Sekarang kan ramai remaja macam saya kan tak tahu apa tu pepahat kan. Bila kita orang sebut pepahat tu apa benda, diorang search Google, oh ini rupanya pepahat. Pepahat ini biasanya berukuran antara 6 hingga 7 cm, mempunyai cengkerang yang nipis dengan berat mencecah 10 gram seekor. Ini kita bagi dia keluarkan lubang ni lah. Bila kita hentak pasir tu ke lantai di ni kaki kita, bila kita hentak tu dia terperanjat. Lepas tu dia akan keluarkan lubang lah. Macam ni lubang ni. Ini lubang dia lah ni. Ada 4 lubang dia. Lepas tu kita ambil kapur lah. Dengan cuaca yang agak panas, mencari pepahat bukanlah mudah seperti disangka kerana ia perlu dikesan dan diambil satu persatu. Sementara itu, ada satu lagi pekerjaan yang boleh dilakukan sambil mencari pepahat, iaitu menarik pukat ketika air surut. Diorang ni pergi merisa. Merisa tu maksudnya pergi macam tarik pukat lah. So tarik ke tepi, lepas tu ikan akan masuk dekat sini, kita orang kutip.
Namun, mengutip pepahat jauh dari pantai ketika air surut ada risikonya. Ni dalam tong ni saya cari biarkan dalam 1 jam tadi lah, biarkan dalam 1,5 kilo lah. Penuh tong ni dia 3 kilo. Sekarang air nak pasang lah ni. Bila air nak pasang ni, di lubang ni lagi tambah banyak lah. Masa tu lah kita kena leka. Itu kena ingat-ingat lah kawan-kawan. Kalau pasang tu kita cepat naik lah. Pepahat yang berjaya dikutip kemudiannya diasingkan daripada siput laut yang lain. Jangan. Okey dah. Pasangan Syarifuddin dan Umi Kalsum tinggal di kampung Tanjung Layang, 3 km dari Pantai Morib. Pepahat boleh diasingkan daripada cengkerangnya dengan menjeruskannya dengan air panas. Ia boleh juga dimasak dengan cengkerangnya sekali. Kebiasaannya, Umi Kalsum akan memasak pepahat masam manis dan juga dibuat rendang pepahat, iaitu masakan kegemaran keluarganya. Isi pepahat yang manis dan kenyal ini sememangnya enak jika dimakan bersama nasi atau diratah begitu sahaja. Restoran makanan laut Juvita terletak di Kampung Kancung Darat, Banting Selangor. Antara menu utama yang menjadi tarikan pengunjung di sini ialah pepahat. Yang ada di restoran Juvita, pepahat yang tiada rasa pasir. Sebab pepahat tu ada 2 jenis. Yang satu agak besar sikit tetapi mengandungi pasir. Yang itu memang di restoran kami tak ambil. Di mana punya pepahat ni bang? Sebagai pelanggan tetap di restoran ini, Muhammad Saidul dan rakan-rakannya memilih pepahat untuk dimasak goreng cili kering. First kali yang customer akan cari dengan masakan menu pepahat cili kering. Menu masakan pepahat cili kering sering mendapat tempahan daripada pelanggan tetap restoran Juvita yang dibuka sepanjang tahun kecuali ditutup pada hari raya. Pepahat, menu istimewa yang unik dan jarang ditemui. Tidak hairanlah ia sering menjadi sebutan orang ramai yang berkunjung ke Morib. Kalau waktu lapang saya akan pergi ke Pantai Morib dan saya akan pergi cari pepahat. Dan kalau saya dapat stok banyak, saya akan hantar pepahat ke restoran Juvita ni untuk mereka masakkan pepahat masak cili kering dan saya akan makan bersama rakan-rakan saya lah. Tidak pernah mengecewakan, stok sentiasa segar dan fresh. Rasa dia sukar nak digambarkan, kena rasa sendiri. Tapi yang pasti dia sangat sedap dan dia rasa sikit-sikit kenyal.